kenapa poligami dibenarkan di dalam Islam? Cakap dengan dia, poligami bukan, Islam tidak mula poligami. Islam tidak memulakan poligami. Poligami telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Poligami telah wujud dulu dah. Islam datang, okey, Islam hanya letak had kepada poligami. Dan Islam bagi, bukan saja had, Islam bagi syarat untuk mengamalkan poligami. Sebab manusia dulu, mereka amalkan poligami cara menindas wanita. Anggap wanita sebagai hamba. Mereka bukan saja menindas, mereka mereka abuse juga apa? Mendera dan sebagainya. So mereka menyalahgunakan, tak ada bimbingan. Sebab itulah Allah, poligami dibenarkan dalam Islam, okey? Allah letak had dan bagi syarat. Had dan syarat. Nah, kenapa Islam benarkan poligami? Masalahnya di dunia ini banyak perkara yang tak ada jalan keluar melainkan poligami. Tanpa poligami itu masalah. Tak percaya? Cuba kita test. Tengok di dunia hari ini, wanita lebih daripada lelaki. Kalau semua lelaki kahwin satu, masih lagi ramai wanita yang tak akan jumpa suami. Saya nak tanya, kalau lu punya kakak semua tak dapat jumpa suami lelaki, semua suruh kahwin, saya nak tanya, macam mana? Lu jawablah. Mau simpan kat mana? Ada peti sejuk tak begitu besar? The point is, kita cakap kita tak boleh terima, no problem. Kita tak faham, tanya dulu. Kalau terus kita menolak, kadang-kadang pelik kan? Sekarang ni wanita lebih daripada lelaki. Apa penyelesaian agama lain? Ada, mereka ada penyelesaian. Penyelesaian pertama, jadi anak dara semua hidup. Ini bercanggah dengan fitrah wanita. Wanita ni dia perlukan kasih sayang, dia perlukan suami, dia perlukan anak, dia perlukan keluarga. Betul ke tidak? So, Islam tak galakkan. Tapi agama lain dia kata ini tak boleh lah. Tak apa, kita boleh jadi public property. Tahu tak public property? Hak awam. Macam bas, taksi, kapal terbang, bayar duit, beli tiket, boleh jalan. Islam mengharamkan perkara ini. Ataupun terbabas setengah-setengah wanita tak mau jadi anak dara, tak mau jadi public property, mereka jadi sejenis. Sebab laki tak jumpa, jadi perempuan lah. Islam mengharamkan yang seterusnya. Betul? Maksudnya Islam bagi jalan keluar. Ramai orang ingat lelaki ni nak poligami. Bukan. Dia satu tangan pukul tak ada bunyi punya. Perempuan yang nak poligami. Kita lelaki relax. Tak percaya? Okey, saya tak ada masa nak hujah. Ini boleh saya cakap tajuk ni, boleh cakap beberapa jam. Tengok kadang wanita yang lebih, majoriti lelaki sudah kahwin. Macam mana wanita sekarang dan terlebih tu? Dia perlu poligami kah kita perlu? Dia yang perlu. Betul? Ada setengah-setengah, contohnya wanita, isteri, kita kahwin, tiba-tiba lumpuh. Suami masih muda macam saya. Kacau ke tak kacau? Kacau. Agama lain, isteri lumpuh, mereka nak jaga tak seumur hidup. Mereka biasanya akan cerai, kahwin yang baru. Islam tak galakkan kita buat begitu. Islam galakkan kita jaga mereka sepanjang hayat. Bagus ke tak bagus? Dan kalau kita ada keperluan, kalau kita ada keperluan, kita berkahwin 2, kahwin 3, betul tak? Doktor kata kalau isteri sakit, ramai orang jaga, cepat sembuh. Dr. Lim cakap. Nampak tak? Menyelesaikan tak dua masalah? Isteri yang lumpuh kita jaga, kita juga selesaikan masalah kita, tambah lagi ada isteri sama-sama jaga isteri yang lumpuh ini. It solves the problem. Ada setengah-setengah orang dia tak boleh terima. Saya cut saya tukar-tukar sebab tak ada masa nak cakap semua. Ada setengah-setengah orang bukan Islam, memang mereka tak boleh faham kenapa kita Islam benarkan poligami, kenapa Islam tak ikut agama lain kahwin satu. Kalau semua kahwin satu banyak masalah. Okey, saya macam inilah. Hari ini kalau kita lihat tengok contoh. Kalau seorang suami ada 4 isteri. Nampak tak? Tahu? 4 isteri ini, kalau keempat-empat isteri ini mereka bersepakat, mereka ni madu yang baik, madu yang asli. Nah, isteri pertama kata dia nak 5 orang anak, 6 orang anak, 7 orang anak, 8 orang anak.
suami ni boleh memenuhi permintaan mereka tak? No problem, no hal. Sebab kita sekadar producer. Betul. Bayangkan seorang isteri 4 suami, macam mana? Ini madu hutan lah. Suami ni nak 5, 6, 7, 8. You rasa bini boleh memenuhi permintaan mereka tak? Dia akan mati berdiri. Hari ini tahu tak, begitu ramai wanita nak kahwin tau. Tapi kadang-kadang macam ni lah. Saya pergi cakap bagi ceramah kat universiti. Setiap universiti kalau ada 3,000 orang, 2,200 wanita, 800 lelaki. La ilaha illallah. Ramai wanita yang berpelajaran tinggi, ramai wanita pegang jawatan yang tinggi dalam masyarakat. Tapi tahu ke tak tahu, ramai wanita bila dia sedar, alamak, rupa-rupanya aku lupa nak kahwin. Sebab dia banyak kerja-kerjaya kan, ramai lupa nak kahwin. Bila dia sedar, sudah maghrib, sudah azan, rakaat kedua. Kacau tak? You ingat perempuan tak takut? So saya nak tanya, wanita macam ni, apa penyelesaiannya? Ada setengah-setengah wanita, tiba-tiba suami meninggal, dia ada 5 orang anak, buy one free 5. You rasa orang mau kahwin tak? Wanita sedemikian, dia perlu tak suami? Perlu. Nak cari bujang punya mau tak? Berapa ramai lelaki yang bujang mau kahwin perempuan buy one free 5? Offer mana ni? Susah kan? Sebab itulah poligami jalan keluar. Ada tak? Ada tak setengah-setengah suami itu cerai kan? Ada yang cerai, ada yang meninggal suami. Saya nak tanya, ada anak bini dia macam mana? Sebab itulah Islam cantiknya, Islam ada poligami untuk menyelesaikan masalah-masalah sedemikian, masalah-masalah sosial. Islam bagi jalan keluar. Agama lain hanya boleh ketawa, boleh sindir, tetapi tidak ada jalan keluar untuk penyelesaian masalah wanita yang terlebih ini. Sebab itulah dalam Islam benarkan poligami, bukan untuk orang yang main-main, bukan untuk orang yang menindas wanita, tidak. Tapi bila kita saya nak bagi, saya bagi nasihat sikit lah. Laki wanita boleh? Mana satu dulu? Ladies first. Okay. Wanita-wanita yang duduk kat situ, semua sudah berumah tangga. Yang belum, saya doakan insya-Allah tak lama lagi. Cakaplah amin. Bagus. Tapi nanti sudah kahwin, sudah berumah tangga, ada kemungkinan tak tiba-tiba suatu hari nanti dah malam, hujan renyai-renyai, angin sepoi-sepoi, betul? Angin tiup sikit-sikit, tiba-tiba suami balik bawa berita baik. Dia kata apa? Dia cakap dengan isteri yang tersayang, saya jumpa madu kat tepi jalan. Dia bawa madu, betul? Ada kemungkinan tak suami balik nak kahwin dua? Bila-bila masa pun ada kemungkinan kan? Kalau berlaku suami nak kahwin dua, apa perasaan kamu semua? Boleh terima tak? Halo? Sebenarnya majoriti wanita sokong poligami. Setuju tak wanita? Bapa saya kata kalau mereka tak jawab, maksudnya mereka setuju. Tak percaya majoriti wanita sokong poligami? Nak saya kasih bukti? Halo, mau bukti? Okey, tengok seorang suami berapa isteri? 4. 1, 2, 3, 4. Biasanya 4 isteri ini, mana satu yang menentang biasanya? Yang pertama, yang sokong 2, 3, 4. Maksudnya 4 orang, 3 sokong, 1 bantah. 75% wanita sokong poligami. Tak, point saya, kalau berlakunya suami nak kahwin dua, kadang-kadang kita tak boleh terima atau kita sendiri tak suka dan sebagainya, tak ada masalah. Islam boleh begitu. Tapi saya punya cadangan adalah, kalau boleh, bila berlakunya, bincang perkara ini dengan orang yang tidak terlibat, orang yang boleh bagi nasihat secara neutral, tidak sokong ini, tidak sokong itu. Boleh faham tak? Bagi nasihat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bagi nasihat berdasarkan contoh macam mana Nabi mengamalkan poligami, macam mana dia bagi nasihat tentang isu poligami dan sebagainya. So talk to the right people, you get the right answer. To the wrong people, you jeopardize your family. Kalau cakap dengan orang yang emosi, orang yang tambah
minyak punya, habis ya keluarga tu. Betul tak? Kita nak menyelamatkan keluarga. So talk to the right people. Always. Don't talk to one, talk to five expert, orang yang tak terlibat, minta mereka punya nasihat. Minta 5 orang. Cakap, cari orang yang bagus. Bagi lelaki, semua sudah kahwin? Kalau yang belum, saya doakan tak lama lagi. Amin. Yang sudah kahwin, ada kemungkinan tak? InsyaAllah. Betul? Halo? Melayu ni InsyaAllah laki, InsyaAllah bagus. Tapi saya nak tanya, kata-kata orang Melayu, bila kita berumah tangga, seolah-olah kita membina sebuah masjid. Betul tak kata-kata Melayu tu? Sudah bina sebuah masjid, mampu tak kita jadi imam dalam masjid tu? Mampu tak kita bagi ceramah dalam masjid tu? Mampu tak kita bagi didikan, penjagaan dan sebagainya bagi orang-orang dalam masjid tu dulu? Mampu tak kita jadi pemimpin yang berjaya, yang boleh bimbing keluarga tu? Mampu ke tak mampu? Kalau bina sebuah masjid pun kamu tak mampu nak buat semua ini, lupakan sajalah hasrat nak kahwin satu lagi. Nak bina sebuah masjid, masjid pertama pasti akan terabai. Ayat Quran, surah An-Nisa surah ke-4 ayat nombor 3 sebut, kahwinlah wanita yang kamu suka 2, 3 ataupun 4. Sekiranya kamu khawatir kamu tidak dapat melakukan adil di kalangan isteri-isteri kamu, maka kahwin hanya satu. Tahu tak apa maksud di sini? Ulama tafsirkan salah satu maksudnya, dia sebut, sekiranya kamu khawatir kamu tidak dapat melakukan adil, maka kahwin hanya satu. Berarti kalau kamu nak berpoligami, kamu kena berjuang bermati-matian untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri kamu. Kalau kamu tidak melakukan adil, maka kamu menuju ke neraka dengan lajunya. Kalau kamu adil, kamu menuju ke syurga dengan lajunya. Kalau kita bina sebuah masjid, tak mampu nak jaga, nak bina sebuah masjid lagi, kita akan abaikan basi yang pertama. Betul? Maka kita tidak berlaku adil. Betul? Maka kita akan menuju ke neraka dengan pandai you. Tak berani nak baca So bagi saya, jangan main-main lah. Poligami sebagai satu solution untuk permasalahan dalam masyarakat, tetapi bukan untuk main-main. Bagi sesiapa yang nak berpoligami adalah orang yang itu sangat-sangat takut kepada Allah. Dia akan berjuang bermati-matian untuk berlaku adil, buat yang terbaik walaupun tak tidur, supaya, boleh faham tak? Supaya dia tidak menindas mana-mana isterinya.